Saya nak sambung tadi dalam khutbah Jumaat. Nak sambung sikit. Khutbah Jumaat tadi saya mengulas sedikit ayat Al-Quran. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sedikit tazkirah ini, saudara, saya nak ulas sikit, nak gandingkan apa nak buat untuk membolehkan kita dimasukkan oleh Allah, dipilih Allah menjadi ahli syurga. Dan saya mengatakan tadi, wajib, fardu, hari ini kita membuat keputusan untuk menjadi ahli syurga. Kalau hari ini kita tidak buat keputusan, minggu depan kita tidak buat keputusan. Kalau minggu depan tidak buat keputusan, bulan depan kita tidak buat keputusan. Kalau bulan depan kita tidak buat keputusan, tahun depan kita tidak buat keputusan. Akhirnya bila malaikat maut datang bertemu dengan kita, kita tak buat keputusan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kita sudah buat keputusan untuk menjadi guru dan kita jadi guru. Kita buat keputusan anak-anak kita SPM 2022 yang ditawarkan oleh masjid ini untuk penduduk-penduduk di kawasan ini. Yang anak-anak dapat 7A akan diberikan sedikit tanda hati, tercendera hati kepada mereka. Dan sebagai ibu dan ayah telah rancangkan anak-anak itu. Kamu jadi doktor, kamu jadi engineer, kamu jadi businessman, kamu jadi arkitek. Saudara sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai keluarga, sudah tentu saudara merancangkan apa nak jadi pada anak-anak. Memang saudara akan rancangkan. Saya pun rancangkan anak saya, 8 orang anak saya. Gembira kita keputusannya baik. 9A, 10A, 11A, 12A. Dan kita rancangkan mereka untuk jadi ahli perniagaan, untuk jadi doktor, saya ulang lagi, untuk jadi lawyer, untuk jadi arkitek, untuk jadi businessman. Tapi berapa orang yang rancangkan anak kita untuk jadi ahli syurga? 10A ahli syurga, 2A ahli syurga. Tak ada A langsung pun SPM 2022 yang lalu ahli syurga. Nak jadi ahli syurga bukan SPM. Nak jadi ahli syurga bukan PhD macam saya. Nak jadi keluarga, nak jadi ahli syurga bukan ada master's degree. Nak jadi ahli syurga bukan tentunya ke universiti. Nak jadi ahli syurga bukan tentunya kaya raya. Nak jadi ahli syurga adalah insan yang digambarkan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa dia ahli syurga itu? Mereka yang apabila mendengar nama Allah disebut dilaungkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Gementar tubuh mereka, gementar kaki mereka, gementar badan mereka, gementar kepala mereka, gementar telinga mereka, gementar mata mereka, gementar hati mereka. Mereka takutkan Allah Subhanahu wa taala. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni ayat Al-Quran, bertambah-tambah iman mereka. Bila dibacakan, anak kita tak suka dengan bacaan Al-Quran. Anak kita tak minat dengan bacaan Al-Quran. Anak kita tak minat dengan Al-Quran. Anak kita tak minat nak pegang mushaf Al-Quran. Anak kita tak minat nak belajar Al-Quran. Anak kita tak minat nak jumpa guru-guru Al-Quran. Contoh, macam mana nak jadi ahli syurga? Saudara yang berkata sekalian, saya tadi baca sepotong ayat mengisi. Kita dah pada tahu ini ahli syurga. Sekarang kita nak tahu macam mana pengisian nak menjadi ahli syurga. Tuan-tuan pun tahu, saya nak mengulas saja berbagai-bagai perspektif yang kita boleh lihat. Tapi saudara-saudara,
Saya tadi mengemukakan sepotong ayat yang kebetulannya adalah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Doa Nabi Yusuf alaihissalam, dalam doa ini tuan-tuan ulama-ulama mengatakan isi doanya memohon supaya Allah menjadikan kita yang berdoa ini ahli syurga. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. 3 perkara. Teman-teman yang saya sayangi, yang saya hormati sekalian. 3 perkara untuk melatih diri kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita untuk menjadi ahli syurga. Pertama, tuan-tuan, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah wahai Tuhan. Engkaulah wahai Allah. Engkau penguasa di langit dan di bumi. Engkaulah penguasa di langit. Di langit engkau penguasa, di bumi engkau ada penguasa. Dalam dunia sekarang engkau penguasa. Di alam barzakh engkau penguasa. Di padang mahsyar engkau penguasa. Bila kami diletakkan di atas mizan, engkau adalah penguasa. Bila kami diletakkan di atas titian sirat, engkau adalah penguasa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dunia engkau penguasa, akhirat engkau adalah penguasa. Artinya untuk menjadi ahli syurga, Allah, 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 Allah. Pagi membesarkan Allah, tengah hari membesarkan Allah, malam membesarkan Allah, esoknya membesarkan Allah. Saya nak cadangkan, saudara, ada 2 perkara yang disebut malam tadi oleh salah seorang ahli panel. Saya berforum malam tadi di Seri Mentalun. Tajuk forumnya sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Salah seorang ahli panel menyebutkan, tuan-tuan, ada 2 perkara yang mesti diamalkan untuk menjadi ahli syurga. Pertama, tuan-tuan dan puan, salat, 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 salat. Saudara, saya tadi malam tadi buka satu cerita. Pagi tadi di Masjid Dargah pun saya buka cerita. Di satu sekolah yang saya pergi, saya tak mau namakan sekolah, tak mau namakan negeri, tak mau namakan tempat. Saya diundang untuk memberi syarahan motivasi kepada guru-guru, 86 guru, termasuk 6 orang pekerja sekolah. Jadi 92 orang. Program 2,5 jam. Habis program, kita makan tengah hari. Saya makan kebetulan duduk di sebelah pengetua. Ini sekolah menengah pengetua. Sekolah rendah guru besar. Sekolah menengah pengetua. Duduk sebelah pengetua. Apa dia ceritakan saya? Dia seronok sebab sekolah ini ada ustaz, ada ustazah. 3 orang ustaz, ustazah. Ustaz, ustazah dengan cara mereka, dengan cadangan daripada mereka, dengan usaha mereka, dia bagikan pada pelajar yang jumlahnya dalam 600 orang itu kepada 3 kategori. Pelajar ini dibagikan kepada 3 kategori mengikut kemampuan kebolehan mereka melakukan salat. Boleh salat ke tak boleh salat? Boleh salat ke tak boleh salat? Tahu salat ke tak tahu salat? Tahu bacaan salat atau tak tahu bacaan salat? Tahu rukun salat atau tahu rukun salat? Maka dibagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, yang boleh bersalat, bilangannya kecil. Kategori yang kedua, so-so, 50% boleh, 50% tak boleh. Kategori yang ketiga, tuan-tuan, yang paling besar bilangannya, saudara, bukan saja tidak boleh bersalat, ini kata daripada pengetua, setengahnya kalimah syahadah pun tak boleh diucapkan oleh mereka. Kalimah syahadah tidak boleh diucapkan oleh mereka. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Tadi imam dalam doanya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa mati yang buruk? Bila malaikat maut mencabut nyawa kita, gagal, tak mampu, tak boleh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, tuan-tuan bayangkan anak sekolah 2 minggu yang lepas, ini yang baru, yang paling bagus,
Saya berada di satu tempat selama 4 hari, kawasan Felda. Saudara-saudara, di kawasan Felda, saya tengok tuan-tuan, bila saya berbincang-bincang dengan guru-guru di sana, Masya Allah tuan-tuan, tak ada anak-anak muda, tak ada ke masjid. Bilangan anak muda yang ke masjid, yang mata saya lihat, program saya, zero participation of young people, zero participation of the youngsters. They don't come to the masjid. No youngsters coming to the mosque. Tak ada. 4 hari saya di sana. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Tak jumpa anak umur 15 tahun. Tak jumpa anak berumur 18 tahun. Tak jumpa anak berumur 20 tahun. Tak jumpa. Nombor 2, bila saya berikan ceramah di IPD Jempol, IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Jempol, masa makan, pimpinan dari IPD itu, OCPD dan orang di bawah-bawahnya makan bersama dengan saya. Apa dia kata? Di kawasan ini dia kata, sebagian daripada anak-anak ini, kumpulan anak-anak ini, daripada 10 yang di screen, 10 orang yang di screen, 8 orang positif dadah. 10 orang yang di screen, 8 orang positif dadah. Saudara, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin anak saudara kita. Itulah gambaran. Semalam Profesor Dr. Ridwan T mengatakan, keadaan umat Islam dari segi akidah, ini dia sebut, keadaan umat Islam di Malaysia dari segi syariah, keadaan manusia Islam di Malaysia dari segi akhlak, dia kata kita berada dalam keadaan yang sangat tenang. Keadaannya tenang. It's so critical. It's so critical. Anak kita tak mau sembahyang. Anak kita tak mau ke masjid. Anak kita tak mau dinasihati. Anak kita keluar rumah petang, balik rumah pukul 2 pagi. Anak kita berkawan dengan siapa pun kita tak tahu. Anak kita keluar, tuan-tuan, laki-laki perempuan, berpoya-poya. Lahirlah anak luar nikah. Anak luar nikah diletak di kaki masjid, di tangga surau. Anak luar nikah diletak, tuan-tuan, diletak di atas tempat-tempat yang kita isi segala bahan-bahan yang dibuang. Dalam bakul-bakul, dalam tong-tong itu, tong-tong. Anak yang berumur sehari 2 hari diletakkan dalam tong-tong, dikutip oleh teman-teman alam flora. Inilah yang berlaku. Saudara, apa yang saya nak sebut? Balik tadi. Kita nak jadi ahli syurga. Pasal apa jadi begitu? Pasal apa jadi begitu? Saya nak bagi tahu, termasuk saya atau tuan-tuan. Pertama, ayah-ayah tidak mainkan peranan. Ayah-ayah tidak mainkan peranan sebagai murabbi, memimpin anak-anak, mendidik anak-anak. Ayah-ayah tidak berkomunikasi dengan anak-anak. Ayah-ayah tidak mesra dengan anak-anak. Ayah tidak menjadikan hubungan kasih sayang dengan anak-anak. Ayah-ayah menjauhkan diri daripada anak-anak. Ayah-ayah sukar nak membuka mulut menasihatkan anak-anak. Ini yang berlaku. Saudara, ada teman datang jumpa saya habis ceramah yang macam ini, dia bagi tahu, anak saya ada 3 orang. Semua belum kahwin lagi. Yang laki-laki umur yang belum kahwin 31 tahun. Yang perempuan yang belum kahwin lagi umur 22 tahun. Tinggal sebumbung. Tuan-tuan nak tahu, anak laki-laki yang sulung tu dekat-dekat dah 8 bulan tak bercakap dengan ayah. 8 bulan tak bercakap dengan ayah. Ayah di dapur, dia di serambi. Ayah di serambi, dia di dapur. Ayah di luar, dia di dalam. Ayah di dalam, dia di luar. Saudara, inilah yang berlaku. Nombor 2, tuan-tuan. Selain daripada itu, ayat yang dibaca tadi, tuan-tuan dan puan, innamal mu'minuna alladzina, tuan-tuan, ayat yang dibaca tadi, yang doa Nabi Yusuf alaihissalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah. Apa doa Nabi Yusuf? Ya Allah, matikan aku sebagai muslim.
Tadi doa tuan yang saya bacakan tadi, ayat Al-Quran yang saya bacakan di atas mimbar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Jangan kamu mati dengan izin Allah. Jangan kamu dimatikan kecuali kamu dimatikan sebagai muslim. Artinya jangan kamu dimatikan tidak mengucap la ilaha illallah. Jangan kamu dimatikan sebagai orang jahil yang tidak ada ilmu agama. Jangan kamu dimatikan sebagai orang yang tidak rapat dengan Al-Quran. Jangan kamu dimatikan kamu bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan Rasul, bermusuh dengan agamanya. Jangan dimatikan kalau kamu bukan menjadi ahli masjid. Jangan dimatikan kalau kamu bukan penghuni-penghuni, pengunjung-pengunjung kepada masjid. Saudara, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Hasan Ali, jangan mati selain saya dimatikan sebagai muslim. Nombor 3. Anta wali fi dunya wal akhirah. Tawaffani muslimah. Yang ketiga, wa alhiqni bis salihin. Apa permintaan Nabi Yusuf alaihissalam? Wahai Allah, di akhirat nanti himpunkan aku dalam himpunan orang saleh. Wahai Allah, bila aku bertemu dengan kau di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, wahai Allah, himpunkan aku dalam himpunan orang saleh. Anak kita ada dalam himpunan orang saleh. Anak kita ada dalam himpunan imam-imam dan bilal-bilal. Anak kita ada dalam himpunan ahli-ahli yang matang, yang hebat menguasai Al-Quran, hafiz dan hafizah. Anak kita, saudara-saudara, bersama dengan ahli-ahli ilmuwan Islam. Saudara, Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada Allah di akhirat nanti, himpunkan daku dalam himpunan orang saleh. Untuk kita dapat berhimpun dengan orang saleh di akhirat, di dunia ini mestilah kita jadikan diri kita insan yang gembira, seronok, sentiasa duduk, berkebang, bersembang, berhujah bersama orang-orang saleh. Di mana nak dapat orang saleh? Tidak di pasar, tidak di stesen bas, tidak di stesen kereta api, tidak di tempat-tempat padang bola, tidak dekat di padang-padang golf, dekat tempat-tempat main bowling, tidak kat tempat-tempat karaoke, tidak di kedai malam, tidak di kafe-kafe. Di mana dia? Di Masjid Bukhari, di Masjid Yayasan Bukhari. Di mana orang saleh? Di Masjid Yayasan Bukhari. Saf pertama orang saleh, saf kedua orang saleh, saf ketiga orang saleh, saf keempat orang saleh. Celah-celahkanlah diri kita berada di antara orang-orang saleh. Agaknya tuan-tuan, ada anak laki-laki 4 orang. Daripada tuan-tuan muda sampai tuan-tuan dewasa, tua dan mati, tuan-tuan tak pernah tengok anak kita berdiri di saf pertama. Saya yakin anak kita tak pernah berdiri di saf pertama. Anak tuan-tuan tak pernah berdiri di saf kedua. Anak tuan-tuan tidak pernah berdiri di saf ketiga. Anak tuan-tuan berada di rumah dengan televisyen, dengan handphonenya. Itulah anak-anak kita. Macam mana saudara? Akhirnya saya ingin menyebutkan tuan-tuan dan puan ni, boleh tak? Boleh tak tuan-tuan kita mati? Saya mati, tuan-tuan akan mati dan saya akan mati. Tuan-tuan akan mati dan saya akan mati. Bolehkah kita mati meninggalkan anak yang tak main masjid? Anak yang tak tahu baca Quran? Anak yang bergaduh adik-beradik, mak dan ayah? Anak yang tak kisah dalam memberi khidmat kepada mak dan ayah?
Anak-anak yang berpoya-poya. Anak-anak yang tak tahu fardu ain, jahil fardu ain. Anak yang tak tahu akidah, tak tahu syariah, tak tahu akhlak. Anak-anak yang tidak terpanggil kepada lawngan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tidak terpanggil dengan lawngan azan. Mereka tak jawab pun lawngan azan. Mereka tak sambung lawngan azan. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang tinggal di kawasan yang menjadi jiran kepada masjid ini, hari-hari, satu hari 5 kali tuan-tuan dengar. Anak kita jawab tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Dia jawab, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Dia jawab, la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan ingat anak kita buat itu? Saudara, malaikat menjawab tuan-tuan. Malaikat langit, malaikat bumi menjawab. Hayya 'alas salah. Malaikat langit sebut, la haula wala quwata illa billah. Anak kita mungkin diri kita tak jawab panggilan azan. Bukan saja menjawab dengan mulut, kaki dilangkahkan ke masjid, kaki dilangkahkan ke saf yang pertama, kaki dilangkahkan ke tempat wuduk untuk mengambil wuduk yang sempurna, kaki dilangkahkan untuk berjumpa dengan tuan imam, tuan Bilal, kaki dilangkahkan untuk menjumpa guru-guru agama, kaki dilangkahkan untuk belajar Al-Quran, tasmi' Al-Quran, tasmi' Al-Quran, tasmi' Al-Quran. Saudara, sebab itu 3 perkara tadi untuk mengisi menjadi ahli syurga. Pertama, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah wahai Allah penghuluku. Di dunia engkau penghulu, di akhirat engkau penghulu. Di dunia engkau penguasa, di akhirat engkau penguasa. Saudara, minta diri kita, minta anak kita, minta adik-beradik kita, minta adik abang kakak kita, menjadikan diri kita ini submit. Menjadikan diri kita ini tuan-tuan submit kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2. Tawaffani muslimah. Kita mohon kepada Allah dimatikan sebagai muslim. Minta tuan-tuan, minta. Tuan-tuan yang umur 60 mati tuan-tuan, 70 mati, 75 ni mati. Matilah sebagai muslim. Matilah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matilah sebagai manusia-manusia yang Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Matilah tuan-tuan dan saya sebagai kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Dan akhirnya matilah kita sebagai insan-insan yang sesungguhnya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa alhiqni bis salihin. Pengisian yang ketiga, duduklah, hiduplah, rahilah, berkawanlah, bermusafirlah, makanlah, minumlah, bersosiallah, berkomunikasilah dengan orang-orang saleh.